استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله. استغفر الله العظيم. لا استغفر الله العظيم. لا استغفر الله العظيم. إذا أردت النبي صلى الله عليه وسلم وسلم شيخنا بأمان الله من حد أنشأك من سليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الرحمن مالك يوم الدين إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار عظيم. بسم الله ربنا العظيم ورسوله الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعلى كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad, nafa'na bi'ulumihi barakatihi wa asrarihi fi darini amin ya rabbal alamin. Allah. Dan menggilak cermin hati dengan cara melazimi zikir. Surat 55 peringkat 176 kat bari-bari bawah-bawah sikit tu, second last tu. Dan menggilak cermin hati dengan cara melazimi zikir dan fikir. Kata Imam Haddad, kalau nak dapat makrifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak cukup dengan kita mengaji ilmu saja, Allah SWT, tetapi kita perlu menggilapkan cermin hati. Hati itu umpama cermin, kalau dia kotak tak nampak. Tak senang. Cermin kalau kotak ataupun dia beruap ke, ataupun dia ada benda yang menghalang kejelasan cermin untuk kita melihat diri kita, waktu tu kita kena cuci. Sama juga kamera handphone. Kalau kita nak tangkap gambar kita, ambil gambar. Kalau kita nak ambil gambar kita, Sayyidina Muhammad, kamera itu ada depan dia tu yang menghalang kotoran atau apa saja, maka gambar kita jadi tak jelas. Cermin hati itu pun macam cermin. Bila hati ini kotor, seperti mana cermin kotor, tak nampak, tak jelas. Kita kalau berdiri depan cermin yang
kotor, kita tak nampak jelas diri kita, samar-samar. Macam itulah orang yang hati dia, iaitu cermin hati dia itu kotor, Allah SWT, kebenaran itu dia nampak samar-samar. Kehebatan, keagungan, kekuasaan Allah dia nampak samar-samar. Kurang keyakinan, kurang jelas mata hati, tak ada dzauq perasaan memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Kenapa? Allah SWT. Cermin hati dia kotor. Maksudnya hati dia kotor. Dan hati kotor itu dengan dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala, maksiat. Setiap kali kita tengok yang haram, hati kita akan lekat titik hitam, dosa. Kita tengok kali kedua, 2 titik hitam. Tengok kali ketiga, 3 titik hitam. Kita cakap pula benda-benda tak elok, benda-benda mungkin mengumpat, mungkin fitnah, mungkin celak orang, mungkin apa saja menyakitkan orang. Allah SWT. Gelap lagi hati kita. Kita dengar benda mengumpat, kita dengar benda tak elok, dengar buruk orang, dengar aib orang, dengar cerita-cerita yang menaikkan syahwat kita, menggelapkan hati kita dengan kotoran dan titikan-titikan hitam. Begitulah seterusnya maksiat yang kita buat, semua menyebabkan hati kita terlekat titik hitam. Sehinggalah kata Nabi SAW satu hadis, sehingga bila banyak titik hitam di hati seorang itu, sehingga menyebabkan hati dia penuh dengan kegelapan, gelap. Mati hati dia, na'udzubillah min dzalik. Keras hati dia. Dan Nabi SAW sabda dalam satu hadis, Allah Subhanahu Wa Taala itu membenci al-qalbun qasi. Qalbun qasi, hati yang keras. Kita nak tahu dah Allah kasih kita ataupun Allah tak kasih pada kita. Cara untuk kita tahu Allah kasih pada kita adalah hati kita lembut. Kerana dalam hadis, hati yang keras itu hati dibenci oleh Allah. Maksudnya orang tu Allah benci, dia tak suka dia, Allah tak ridha dia. Dan apa tanda hati kita lembut dan Allah sayang kita, Allah cinta, kasih pada kita? Hati lembut tanda dia Allah SWT. Benda kebaikan, ketaatan Allah SWT. Kita ada satu perasaan yang dalam, satu semangat nak buat Allah SWT. Selagi mana ada rasa nak sembahyang, nak zikir, nak mengaji, nak dakwah, nak buat kebaikan, nak sedekah, nak jamu orang makan, nak nasihat kawan-kawan Allah SWT, nak doakan orang yang baik-baik, itu tanda hati kita lembut. Hati kalau keras, tanda dia apa? Dia macam, kata ulama', dia macam Allah SWT, tapak kaki yang kulit dia keras. Tapak kaki, kalau kulit dia dah keras, dah kematu, dia pijak benda-benda yang menyakitkan, dia tak rasa. Dia kebas, ataupun kebas, kaki kebas tak rasa juga pegang. Maksudnya apa? Hati kalau keras, tak rasa apa kebaikan. Orang sebut majlis ilmu tak rasa nak pergi, azan tak rasa nak semayang, Allah SWT. Dengar ada orang soleh tak rasa nak ziarah. Orang kata jom kita sedekah tu, ada orang susah tu, jom kita pakai buat makan, dia tak, dia buat diam, dia tak tahu. Ada orang siap tanya lagi, kamu nak buat makan? Aku bagi RM50. Ada orang susah, nah RM50 dia bagi dia perlu apa lagi? Kalau aku tak boleh bagi, aku bagi tahu kat orang yang mampu, aku pergi cari orang yang mampu untuk tolong dia ni. Hati lembut tu. Jadi hati bila keras, kebaikan tak rasa apa, taat tak rasa semangat. Allah SWT. Dakwah, ilmu, cerita tentang syurga ke neraka, sikit tak kesan di hati dia. Ni hati bila keras. Sebab tu Allah benci pada dia. Kerana hati yang keras itu adalah hati yang Allah SWT Muhammad lupa Allah. Dan orang yang hati dia keras ini, dia akan jadi orang yang derhaka pada Allah SWT. Bahaya. Hati kena lembut selalu. Nak lembut hati ni, kena selalu ingat mati, ziarah kubur, duduk dengan orang soleh, baca Quran jangan tinggal, selawat banyak-banyak pada Nabi SAW. Jangan makan banyak, jangan tidur banyak, jangan cakap banyak, hati lembut. Kalau makan banyak, tidur banyak, cakap banyak, cakap benda yang tak faedah lah ni, Allah SWT, yang untuk mesra sama kita, tanya khabar, cerita tentang dunia kita, bisnes kita, macam mana nak maju lagi, itu silakanlah, ada manfaat dia untuk dunia atau akhirat. Ni tak ada apa-apa. Allah SWT. Saya memang kosong banyak, maka dia akan mengeraskan hati. Allah SWT. Okey ya? Nak lembutkan hati, kurang makan, kurang tidur, kurang sembang yang tak elok, dan Allah perbanyakkan amal soleh.
khususnya Allah Muhammad, salawat pada Nabi, zikir pada Allah, Quran, ataupun mengingati mati. Itu cepat sangat ubati hati kita. Okey ya. Jadi kata Imam Haddad, hati itu menggilap cermin hati dengan cara melazimi zikir. Macam mana nak cuci cermin hati? Kalau cermin kotong ni tak jelas. Tak jelas, cermin kotong tak jelas. Kita tengok muka kita tak jelas. Maksudnya hati kita tak jelas semana yang benar. Hati kita tak jelas memandang perbuatan Allah SWT. Dia nampak kita buat, bukan Allah buat. Dia nampak Allah kita hebat, bukan Allah hebat. Dia nampak Allah kita berilmu, bukan Allah yang bagi. Maksudnya cermin dia kotong. Tak nampak. Bahkan dia tak nampak pun aib diri dia. Kita kalau duduk depan cermin, kalau ada jerawat di pipi kita, ada 2 jerawat. Kalau cermin tu tak jelas, kabur, kotong, tak nampak jerawat 2 biji. Nampak macam diri kita bayang, nampak okey saja. Tak ada nampak cacat celah kita pun. Macam tu juga orang kalau kotong hati dia, cermin hati dia tak bersih dengan zikir, dia tak nampak dosa dia, tak nampak buruk dia, tak nampak aib dia, tak nampak lemah dia. Semua dia nampak, aku okey. Seolah-olah kita tengok cermin, kabur cermin tu tak nampak. Dia panggil apa? Jerawat. Ataupun dia pakai kamera filter, lagi tak nampak lah. Akhir zaman, manusia mengubah-ubah wajah mereka. Ada fatwa daripada mufti wilayah persekutuan mengatakan dilarang ataupun haram, kata salah haram, dia kata kita menggunakan filter muka ni, kamera ni, lepas tu sebab pada umum. Takut-takut ada unsur penipuan. Kita tak handsome mana? Kita buat bagi handsome. Ataupun ada filter baru ni kita tengok di Facebook. Allahumma salli ala Muhammad. Satu filter dia lelaki. Saya tak tahu kamera tu apa. Kamera tu dia buat macam application. Kita tak ada application tu. Tapi tak payah carilah. Saya beritahu ni bukan untuk kita cari. Cukup beritahu hukum dia tak boleh. Satu filter kamera dia boleh tapis lah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita lelaki, macam saya ni lelaki. Kalau saya buka kamera tu, saya jadi orang perempuan. Sebiji je orang perempuan, comel lah tu. Allah senang, comel. Allah senang. Itu dia sebab. Allah senang. Ini satu unsur penipuan. Nabi sebut dalam hadis tentang akhir zaman, alamat kiamat, Nabi kata apa? Akan datang satu tahun kepada kamu, fihi khadda'at. Allah senang. Tahun tu kata Nabi SAW, dalam tahun tu banyaknya khadda'at, itu helah-helah penipuan-penipuan. Penipuan akan banyak. Kamu akan datang satu zaman pada kamu, hampir semua benda tu penipu. Hak atas, hak bawah, hak berniaga, hak bekerja, siapa saja akan ada penipuan. Contoh zaman COVID, kita banyak menipu lah ni. Kita depan kamera, jaga penjarakan 1 meter. Habis-habis live, habis-habis bukan depan kamera, salam, peluk, sembang, bosan, makan sekali semua. Nampak? Tak boleh elak. Kenapa? Nabi dah sebut akan datang satu tahun itu penuh dengan penipuan, kata Nabi. Dan bukan takat Nabi kita 1 tahun, bahkan Nabi kita sanawat, tahun-tahun akan datang. Maksudnya tahun ni akan ada penipuan, tahun depan penipuan. Ada akan datang zaman tu, kata Nabi SAW. Itulah zaman kita. Allah SWT. Kita masuk dalam masjid semua pakai mask, semua tak mau jarak, tak mau sembang semua. Kelak-kelak, jadi macam mana? Macam biasa. Allah SWT. Depan kamera kita kena jaga penjarakan. Habis. Okey ya. Macam tu Allah SWT hakikat dia. Jadi seolah kita macam hidup ni macam kita duk berselindung, kita macam menipu tu. Ya. Tapi itulah hakikat hidup di akhir zaman. Macam tu. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana lagi? Itu saja yang ada pada zaman ni. Okey ya. Jadi Allah SWT Muhammad akan datang satu tahun penuh dengan penipuan. Sehingga kata Nabi SAW pada waktu itu, orang yang benar akan didustakan. Orang tu benar, betul dia. Orang kata dia tak betul. Dan orang yang dusta akan dikatakan dia benar. Pendusta, jahat, tak amanah, orang kata dia inilah hero, dia inilah penyelamat kita. Allah SWT macam tu. Kita kena ikut dia selamat. Nampak? Yang orang nak selamat kita kata apa? Jangan ikut dia, tak selamat. Dia bukan ahli, dia bukan pakar, dia bukan itu, dia bukan ini. Akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi bila hati bercahaya, hati bersih, cermin hati bersih, nampak kebenaran.
Walaupun orang cuba nak betul-betul menipu kita, tapi tak boleh. Allah akan tunjukkan pada kita yang sebenar. Itu bila hati bersih. Itu disebut oleh guru kami lah di kota tadi, dia kata betul. Dia kata zaman ni orang baik dikata jahat, orang jahat dikata baik, orang dusta dikata benar, benar dikata dusta. Yang dapat tahu semua ni hanyalah orang yang hati bercahaya, kata dia. Bersih. Siapa ada zikir waktu ni, selawat pada Nabi Muhammad, pelihara diri dia daripada dosa maksiat, insya-Allah dapat lihat. Allah akan beri firasat yang kuat pada dia. Tak tahu mana betul mana salah. Ataupun Allah akan hantar orang yang bimbing dia, tunjuk mana betul mana salah. Ataupun Allah bagi ilham pada dia sampai dia betul jelas ini salah ini betul. Allah bimbing dia. Allah senang. Walaupun dia duduk dengan orang sesat, dia takkan sesat. Walaupun dia duduk dengan orang yang terpesong, dia takkan terpesong. Kenapa? Hati dia bersih. Allah senang. Dia umpama ikan yang duduk dalam laut tapi tak masin. Ada ikan duduk dalam laut tapi masin? Ada ikan masin. Orang bergerak. Ada ikan duduk dalam laut tak masin. Tapi ada ikan duduk dalam laut dan ikan tu masin. Ikan masin tu sendiri pun tak berenang dalam laut yang masin. Ikan masin dia dimasinkan di atas darat, bukan dalam laut. Kau ikan masin dimasinkan dalam masin, laut yang masin? Tidak. Maksudnya ikan duduk dalam laut yang masin, tetapi ikan tu sendiri tak masin. Bukan setakat isi dia tak masin, kulit dia pun tak masin. Cuba basuh tengok sikit. Tak masin kulit dia. Kan masin juga. Try tengok esok. Sikit borong ada lah ikan-ikan dia. Kita tengok. Ikan geli tak boleh. Ikan geli darat. Kena kita cari ikan masin. Okey ya. Ikan duduk dalam laut masin, dia tak masin. Itulah umpama orang bersih hati di akhir zaman. Orang ada ilmu, ada nur, ada makrifat dengan Allah, ada selawat pada Nabi Muhammad, dia jauhi dosa maksiat. Dia umpama duduk dalam fitnah akhir zaman tapi dia selamat. Dia umpama orang yang tenggelam dalam masin fitnah akhir zaman tapi dia tawak. Dia okey. Bahkan bukan takat tawak, dia manis pula, isi dia manis. Baik, soleh, wali, walaupun sekelilingnya ada rosak. Jadi kata guru kami macam tu. Yang dapat beza baik dan buruk dan baik akhir zaman, golongan mana betul, golongan mana salah, orang yang hati dia bersih, bercahaya, ada nur, ada cinta Allah dan Rasul. Allah akan bimbing dia. Okey ya. Macam tu Allah senang amat. Allah senang amat. Okey, jadi menggilat cermin hati dengan cara melazimi zikir dan fikir. Jadi muhaddad cara untuk membersihkan cermin hati kita yang kotor. Nak bagi jelas balik, nampak yang benar itu benar, nampak perbuatan Allah, kuasa Allah, keagungan Allah, tak nampak dah diri kita ni. Dan nampak diri pun aib kita, buruk kita, lemah kita, tak elok kita, jahil kita. Allah senang. Cara nak bersih, nak dapat ni, kena lazimi zikir dan fikir. Zikir tu apa? Maksudnya zikir, apa saja zikir yang kita istiqamah, melazimi istiqamah, maksudnya buat setiap-tiap hari. Zikir banyak boleh buat. La ilaha illallah boleh. Dan la ilaha illallah adalah afdalu zikri. La ilaha illallah adalah afdal zikir. Seutama-utama zikir la ilaha illallah. Sayyidina Musa AS pernah minta kepada Allah, ya Allah, engkau kurnia pada aku, ajak aku satu zikir yang paling istimewa, yang paling hebat. Yang aku duk zikir ni duk biasa buat dah. Nak satu istimewa, hebat punya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Musa, sebutlah la ilaha illallah. Kata ni Musa, la ilaha illallah ni dah sebut dah. Dah biasa buat dah. Ada yang lain? Tak, kata Allah, yang ni. La ilaha illallah. Siapa nak hati dia bersih, suci, bersih, la ilaha illallah. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Allah SWT. Maksudnya apa? Allah SWT. Perbaharuilah iman kamu, Allah SWT, dengan memperbanyak akan menyebut la ilaha illallah. Allah SWT. Maksudnya siapa iman dia lemah, iman dia tak kuat, cahaya iman dia macam nak terpadam, berzikir banyak-banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan maksud jaddidu imanakum, maksud perbaharui iman kamu, maksudnya apa? Iman baru maksudnya kuat. Maksudnya sesuatu yang baru tu kuat. Allah SWT. Sesuatu baru tu kuat. Yang lama tu dia lemah, tak kuat, dia lusuh, dia dah jadi macam nak rosak. Iman ni kena sentiasa baru. Bukan baru beriman masuk pada Allah, tidak. Kita beriman lama dah pada Allah. Barukan cahaya iman kita. Barukan
Allah SWT. Nur iman kita tu kena baharui, kena tambah lagi kekuatan dia, keyakinan dia dengan banyakkan zikir la ilaha illallah, la ilallah. Paling kurang ni kata ulama, la ilaha illallah paling kurang sehari 300 kali. Allah SWT. Buatlah lepas subuh tu 100 kali, lepas zuhur 100, lepas asar 100 ke, ataupun lepas subuh terus 300. Allah SWT. La ilaha illallah. Dan la ilaha illallah yang bersihkan jiwa ini, la ilaha illallah yang kita sebut kerana Allah. Bukan kerana nak tarik duit, bukan kerana nak terbang di udara, bukan kerana nak jalan tahayang, bukan kerana nak orang sayang pada kita, bukan kerana kita nak dapat duit yang banyak, tidak. Allah saja. Tujuan kita Allah saja. Yang kedua, la ilaha illallah ni mestilah disebut dengan memahami makna dia. Hayati makna la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam tu hayati makna dia. Dan hati jangan ghalib ingat yang lain. Tumpukan pada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi macam ni lah yang akan bersihkan jiwa kita. Okay. Zikir la ilaha illallah boleh, zikir subhanallah bihamdih boleh. Subhanallah bihamdih paling kurang buat 100 kali sehari. Nabi SAW satu hari ada seorang sahabat jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW, aku ni miskin lah Rasulullah. Aku ni miskin wahai Rasulullah. Aku nak rezeki banyak, aku nak kaya. Aku nak dapat rezeki, aku miskin wahai Rasulullah. Nak rezeki maksudnya, nak lebihan, nak anugerah, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW kata, berzikirlah kamu dengan zikir yang mana makhluk-makhluk Allah ini, dia kalau nak rezeki dia akan zikir dengan zikir ni. Apa dia zikir tu? Subhanallah bihamdih. Binatang termasuk kalau dia nak rezeki dia katakan zikir subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Makhluk ni kalau nak rezeki kata Allah dia akan zikir subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, Allah bagi rezeki. Allah SWT. Dan kalau bagus lagi kita tambah subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali lepas yang subuh. Buat, kita akan nampak kelebihannya sangat besar. Kita akan nampak perubahan dalam hati kita, hidup kita, rumah kita. Zikir ni sangat bagus dan sangat Allah banyak limpahan dan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah bihamdihi. Sebab zikir ni zikir yang sangat Allah cinta. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, zikir apa paling afdal? Paling baguslah untuk diamalkan. Yang baik untuk diamalkan. Kata Nabi SAW, zikir yang dicintai oleh Allah dan para malaikatnya. Zikir ni, zikir yang Allah cinta, Allah suka, malaikat suka. Apa dia? Subhanallah bihamdih. Dalam riwayat ni, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kami Habib Kazim guru kita di sana, saya ada pesan. Dia kata subhanallah bihamdihi 100 kali takkan tak ada sehari kata dia. 24 jam Allah bagi, takkan tak ada subhanallah bihamdihi 100 kali. Apa kumpulan masa nak buat apa kata dia. Takkan tak ada langsung subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, suruh tekan. Dan dia selalu amalkan subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Dalam riwayat yang lain, siapa yang baca subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi 100 kali, Allah akan hapuskan, ampunkan dosa dia walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah bihamdihi. Akhir zaman kita banyak dosa. Mesej orang kita terlekat dosa. Tengok TV kita terlekat dosa. Buka Facebook kita terlekat dosa. Buka Instagram kita terlekat dosa. Buka TikTok terlekat dosa. Allah SWT. Jumpa kawan terlekat dosa. Allah SWT. Jalan-jalan sambil-sambil nak pergi kedai terlekat dosa. Dosa akhir zaman. Jadi kita dah sedang dosa kita banyak. Kita pun kena baca benda yang boleh cover balik, boleh selamatkan kita daripada dosa tu. Dihapuskan dosa-dosa kita yang banyak. Apa? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali sehari. Okey Nak buat lebih silakanlah. Buat lebih silakan. Okey, itu hadis Nabi SAW. Banyak Allah akan bagi anugerah dia sebab kita baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Okey Hati kita pun akan suci bersih. Okey, jadi subhanallah bihamdi boleh amal juga untuk bersihkan cermin hati kita. Amal. Jangan sehari semalam ni 24 jam sembang dekat 1000 patah perkataan. Zikir 10 pun tak ada, teruknya. Zikir ni hubungan kita dengan Allah, sembang hubungan dengan manusia. Oh, hubungan dengan manusia tu habiskan masa. Hubungan dengan Allah tak bagi masa. Sedangkan nikmat Allah bagi, kehidupan Allah bagi, rezeki Allah bagi, keselamatan Allah bagi. Kita lah duduk selamat. Orang lain kena itu, kena ini waktu ni. Ada yang kena pakai oksigen, ada yang ICU. Macam-macam. Tapi kita dah selamat. Siapa buat? Allah. Covid tak boleh mudaratkan kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'un 'alim. Allah SWT. Mudarat kah, kebaikan kah, manfaat kah, keelokan kah, semua datang daripada Allah. Allah SWT. Kita lain duduk selamat. Jumpa orang tu kita tak kena apa-apa. Jumpa orang ni kita tak kena apa-apa. Kita tak kena pergi hospital pun
ambil kena pakai oksigen. Orang ada pakai oksigen tu, ICU ni. Kita okey saja. Sihat lagi. Walaupun duduk dengan orang ada penyakit, walaupun duduk di tempat yang ada wabak. Siapa ada buat kita selamat tu? Siapa yang buat virus tu lemah dan tak boleh langsung mudarat kita? Allah. Tapi takkan tak nak zikir daripada Allah 10 kali kan? Allah selamat kita dah. Allah selamat. Takkan bila masuk oksigen duduk ICU dah penat baru nak Allah. Waktu sihat buat apa? Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Ingatlah kepada Allah waktu kamu sempit. Nabi pesan ke Abu Hurairah, kata salah. Nabi pesan kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Sayyidina Abu Hurairah, kamu ingatlah Allah waktu kamu lapang, nanti Allah ingat kamu waktu kamu sempit. Siapa nak Allah tolong dia waktu masalah, waktu kesulitan, musibah, waktu lapang ni lah, waktu sihat ni lah ingat Allah. Siapa ingat Allah waktu sihat, nanti waktu sakit Allah sembuhkan dia. Allah tenangkan dia. Allah jadikan dia ridha dengan sakit tu. Allah hapuskan dosa dia. Siapa waktu murah rezeki, waktu kaya ni ingat Allah banyak-banyak, taat pada Allah, solat semua jaga, ngaji pun tak tinggal, selawat pada Nabi tak tinggal. Allah SWT Muhammad. Waktu dia miskin nanti, tetap dia senang. Dia tak susah macam orang. Orang kalau miskin susah. Dia miskin pun senang juga. Akan kecukupan akan ada. Ketenangan akan ada. Syarat dia, waktu lapang ni, waktu duduk relax-relax ni, ingat Allah banyak-banyak. Ada setengah orang, lapang-lapang tak ingat Allah. Nanti bila datang musibah, timpa macam-macam, masalah keluarga, masalah itu, masalah ini, dah sempit, baru buka sejadah, istighfar, taubat pada Allah, tu zikir. Bagus lah tu, bagus, balik juga pada Allah. Yang bagus lagi apa? Tak kena musibah apa pun, tak ada masalah apa pun, tak ada ribut, tak ada, dia panggil tak ada awan, tak ada petang, tak ada. Dia panggil tak ada apa pun. Tapi dia tetap berzikir. Okay? Duduk atas motor boleh zikir, nak main ngaji boleh zikir, balik ngaji sekali boleh zikir. Sebelum kita nak mandi kita boleh berzikir, lepas kita habis mandi kita boleh zikir, sebelum nak makan boleh zikir, lepas makan boleh zikir, sebelum tidur boleh zikir, bangun tidur boleh zikir. Boleh zikir. Waktu berjalan nak keluar rumah boleh berzikir, waktu balik rumah boleh berzikir. Allah. Sementara tunggu Pak Con bancu ayam boleh zikir. Semua boleh zikir. Sementara tunggu roti canai siap boleh zikir. Kenapa tak zikir? Zikir. Okey dah. Dia kena paksa diri tu, bukan dia boleh jadi sendiri, kena paksa dulu. Nak biasa. Dia bila dah paksa diri, bagi peringat diri tu, kena zikir. Itu tasbih penting. Tasbih ni penting. Kata Tunggu Jilfai, tasbih ni alat untuk ingat Allah, kata dia. Allah senang. Kita nak ingat jam, nak ingat waktu, kena tengok apa? Tengok jam. Nak ingat Allah, pegang tasbih, tengok tasbih. Pegang tasbih automatik, Allah senang. Ada juga sikit. Walaupun tak habis ni pun dia zikir, tapi dia akan ada juga 1-2 lekat kat sini. Allah senang. Balik Ustaz. Tengok, tasbih ni Allah senang. Balik tangan. Allah senang. Nampak? Okey. Ada setengah ulama letak tasbih ni, sentiasa letak macam ni. Dia buat macam tu. Ada yang letak gitu. Letak macam tu. Kenapa? Tengok tasbih, Allah senang. La ilaha illallah. Subhanallah bihamdi. Subhanallah. La ilaha illallah. Kenapa? Dia alat untuk kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah senang. Kita kalau tengok makanan, teringat apa? Kalau tengok kedai makan, teringat apa? Teringat nak makan? Tengok tasbih, teringat nak zikir, macam tu. Dia mesti ada benda yang kita bantu kita untuk ingat tu. Mesti kena ada. Allah senang. Okey Kalau tak ada, kita tak kuat jiwa kita. Ni nak ingat Allah, inilah alat dia. Ada orang tahu tak perlu lah guna tasbih. Tak apalah, itu depa wali-wali besar semua tak payah. Tak pakai tasbih dah. Kita kena pakai tasbih. Kita ni orang bukan wali-wali, kita orang biasa-biasa, kena bantu. Okey La ilaha illallah. Pegang selalu. Ada orang pegang digital, tak kira lah selalu digital ke apa semua. Yang penting di tangan kita tu ada sesuatu. Pegang. Tak kira lah tengok TV pun pegang. Setengah orang nak tengok isu semasa politik macam mana, siapa naik PM contoh. Allah senang. Pegang. Paling kurang sementara kita duduk tengok sidang media tu tak mula lagi, selawat dah salawat pada Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kan bagus. Tapi kenapa kita tak buat? Kita suka balik buang masa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi macam tu. Subhanallah bihamdi boleh. Ataupun selawat termasuk zikir, kata ulama. Selawat termasuk zikir. Selawat pun boleh menggilapkan cermin hati kita. Bersih sucikan hati kita. Selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun zikir apa lagi? Zikir subhanallah, alhamdulillah, semua zikir. Tak kira zikir apa saja, kita amalkan
dia akan menjernihkan, menggilap cermin hati kita yang kotor. Yang kedua, kena fikir, kata Imam Haddad. Kena fikir. Fikir apa ni? Fikir macam mana lepas ni kita nak balik pada Allah dah ni, tak buat apa lagi. Mati kita husnul khatimah ke su'ul khatimah? Mati dalam Islam ke luar Islam? Na'udzubillah. Aku ni maksiat tiap hari, lupa Allah ni, macam mana nanti aku ni? Umur aku tak banyak lah ni. Baki umur kita sikit lagi. Kita jangan duk tengok umur kita yang kita dah lalui. Kita tengok umur kita yang baki yang kita akan lalui. Baru kita akan rasa sedap. Ada orang dia tengok umur yang dia dah lalui, dia tak sedap. Aku 30 tahun, rasa macam banyak lama hidup. Jangan tengok yang tu. Tengok berapa kam baki. Tengok berapa baki. Berapa baki lagi kita akan lalui. Yang tu akan menyedapkan kita. Cek balik, aku umur ni 30 lah. 30 lebih lah. Habis lah 30 lebih ni. Aku tak buat apa ni. Baki tak tahu banyak mana. Sebab ada orang umur 40 mati. Contoh aku umur ni 35. Ada orang umur 36 mati. Mungkin tahun depan aku mati lah. Tak pun 35 tu pun ada orang mati. Kan tunggu 36. Berapa baki ni? Baki tak banyak ni. Baki mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin seminggu, mungkin 2 hari. Berapa baki? Ada orang tengok, alah saya ni 50, saya ni 40. Soalnya dia nampak, banyaknya, lamanya aku hidup. Tak. Tengok yang baki, jangan tengok yang dah kita lalui. Tengok baki, berapa baki? Tak banyak orang baki. Baki dah tak banyak. Allah SWT Muhammad. Okey ya. Hidup di dunia sekali ya peluang kita. Allah SWT. Buat yang terbaik. Kalau tak buat yang terbaik di dunia ni, peluang sekali Allah bagi. Masuk dalam kubur mati, tak boleh balik ke dunia. Fikir habis-habis. Ada orang kata saya nak enjoy dulu. Enjoy dulu apa peluang sekali saja. Buat dulu baru enjoy sana akhirat. Baru betul Allah SWT. Jadi enjoy boleh, berseronok boleh, bergembira boleh. Bergembira yang melampau ni boleh, tapi di syurga nanti. Gembira lah macam mana pun. Tapi di dunia gembira boleh, tapi bergembira kerana Allah. Bergembira jangan sampai lupa Allah. Gembira pun ingat Allah, macam tu. Dan buat amanah dan juga ketaatan kita pada Allah. Peluang hidup dunia sekali ya. Banyak orang mati nak balik ke dunia balik. Tak boleh kan? Banyak orang mati dia nyesal. Kalau dulu peluang aku dapat sekali ni aku guna betul-betul ya. Tapi tak boleh ni, malaikat Munkar dan Nakir depan mata. Kan disoalkan, habis. Dia minta juga balik. Tak boleh. Seperti dalam surah Sajdah tu. Rabbana absarna wa sami'na. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah kata betapa ngerinya kalau kamu tengok orang dahaka pada Tuhan ni, dia balik bertemu dengan Allah nanti. Kadang-kadang depa gerun, depa takut apa semua ni, depa menyesal apa ni. Allah SWT. Depa waktu itu depa kata apa? Rabbana absarna, wahai Tuhan kami dah lihat. Lihat apa? Lihat azab. Lihat betulnya akhirat, betulnya mati, benarnya kubur, alam kubur, dibangkitkan semula. Wa sami'na, kami dah dengar azab, dengar jelas dah benda ni. Farji'na. Dia kata apa? Ya Allah, kembalikan kami kepada kami. Kembalikan mana? Kembalikan ke dunia. Na'mal salihan. Kami nak amal soleh. Dulu kamu duduk dunia celah orang soleh. Ajak semayang, kamu kata semayang dapat apa? Ajak mengaji, kamu kata mengaji dapat apa? Ajak sedekah, kamu kata sedekah rugi. Bila masuk dalam kubur baru dia kata, tak rugi semua ni untung semua. Nak amal solehan. Nak amal soleh. Inna muqinun, sungguhnya kami ni betul-betul yakin lah ni. Yakin benda ni memang semua benar. Tapi semuanya dah jadi nasi, dah jadi bubuk. Tak ada apa lah. Tapi nasi jadi bubuk sedap, boleh makan ni. Ni bukan nasi jadi bubuk. Nasi basi terus lah. Tak boleh makan. Nasi jadi bubuk bagus lah. Bubuk sedap lah. Buah kambing sikit, buah rempah sikit. Alhamdulillah bubuk sedap. Ni bukan nasi di bubuk. Nasi basi terus. Habis tak ada apa-apa dah. Buang terus. Jadi Allah SWT Muhammad, itu. Kita semua akan mati. Kita akan lalui semua tu. Kita akan masuk dalam kubur. Kita akan tengok Munkar dan Nakir dan kita akan menyesal juga macam tu. Kalau kita orang soleh, kita wali ke, kita orang alim ke, kita orang ahli ibadat pun kita menyesal juga. Tambah ahli maksiat lagi menyesal. Orang ahli ibadat, wali-wali ni, dia pasti selamat dalam kubur. Tapi menyesal tu ada. Menyesal apa? Kalau lah dulu kupulun banyak lagi aku dapat ni dalam kubur ni. Tinggi lagi darjat aku si Allah. Lagi dekat aku dengan Nabi Muhammad. Ruginya dulu ada, waktu lupa. Padahal dia ni ingat selalu. Zikir selalu. Pun menyesal. Tambah ahli maksiat lagi menyesal yang mata darah.
Tapi pada hari itu malaikat akan kata kat dia apa? Teriaklah kamu, teriak. Orang KL tak faham nak teriak lagi. Nangis. Kita banyak orang ulama ikut kuliah ni, alhamdulillah. Allah senang. Dia selalu tanya terjemahan tu. Tolonglah terjemah kalau sebab dia terjemah. Teriak, menangis. Bila kita duduk menangis, orang yang naudzubillah bukan kita lah, orang yang menyesal ni, orang dah kau kepada Allah, bila menangis, malaikat kata apa? Nangislah kamu. Sekali air mata darah sekalipun, tak ada peluang untuk kamu. Malaikat akan cakap betul pula. Okey ya? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Kita akan masuk dalam kubur. Kita akan tengok betulnya kubur. Allahumma salli ala Muhammad. Dan janganlah kita jadi orang yang duduk dalam kubur minta nak balik. Tak mahu. Biar kita ni duduk dalam kubur tak minta balik lah. Minta apa? Tak minta apa? Sonok dalam kubur. Allahumma salli ala Muhammad. Dengan minta balik. Okey ya? Allahumma salli ala Muhammad. Kita sayang mak ayah kita, tok orang kita kan, dalam kubur boleh jumpa. Sebab Nabi SAW dalam satu hadis, bila seorang itu mati dan masuk dalam kubur, ni hadis berkenaan alam barzah lah. Kita ngaji ada satu kitab di rumah saya, kitab semua hadis berkenaan dengan kehidupan di alam barzah. Apa alam barzah dia buat apa? Ada kitab. Allah SWT. Nanti ada kesempatan kita baca lah. Banyak kitab-kitab kalau kita boleh baca kongsi ya. Masa tu yang pack kita. Jadi Allah SWT. Alam barzah ni bila orang tu mati saja dia orang mukmin ni, dia pergi ke alam barzah sana, dia alam juga. Dia bukan alam barzah ni kita duduk dalam kubur seorang duduk tu. Tak. Dia alam luas. Bila masuk alam barzah, dia macam satu negeri lah, satu alam. Orang yang baru masuk, dia akan diletak di atas pentas, satu tempat tinggi, dan akan diumumkan, orang ni nama sekian-sekian, dari kampung sekian-sekian. Mana-mana orang yang kenal nama ni, kenal orang kampung dia ni, dia akan pergi jumpa. Oh, yang mati dah no. Lama dah kami tunggu hang. Allah senang. Lepas tu kata Nabi SAW, mereka akan sembang hal-hal dunia. Dia pergi kawan dia, hang baru mati hari ni no. Lama dah kami pun teringat juga kan, hang mati dah ni, tak apa kita jumpa dalam barzah. Ni semua mukmin lah yang tak kena seksa lah. Mereka seronok, dia hidup bebas. Lepas tu mereka akan sembang hal-hal dunia. Sembang apa di antaranya? Oi, Tan Sri Muhyiddin Yassin tak iltan no. Siapa ganti dia? PM tepi ke? Ganti dia atau PM tak tepi? Contoh kan. Siapa ganti dia? Siapa di PM ke-9? Dia akan cakap, oh PM ke-9 orang ni. Ada pula main tanya, weh bini aku lu aku tinggal dia jadi janda, dia kahwin lain tak? Dia janji aku lu waktu ni, dia tak mau kahwin lain lah, dia setia. Hanya dengan abang saya yang saya setia. Maksudnya, saya dah kunci mati hati saya daripada lelaki-lelaki yang lain tu. Dia sedap ayat. Maksudnya, kita sehidup semati semua cukup. Allah nak bertemu di syurga. Allah SWT. Okey ya. Lepas tu dia kata, oh bini hang tu ah. Oh dia kahwin lain. Dia kahwin lain. Dia kata itu janji. Tak apa lah pergi kat dia lah. Aku dah seronok alam barzah. Itu. Ada mai pula tanya, "Oi kucing aku hidup ke ya?" "Oi lembu aku macam mana?" "Biar. Anak aku urus elok lembu aku." Dia akan tanya sembang hal-hal dunia. Dia ni bagi info lah. Ini. Tambah kita ni ada tok wan kita, ada ulama, tok guru kita yang dah meninggal. Dia meninggal kalau kita ni mudah-mudahan kita juga Allah bagi orang mukmin yang selamat. Kita naik atas pentas nanti tok guru kita mai kita. Syekh kita, tok guru kita, tok wan kita, mak ayah kita semua mai. Hang mati dah. Lama kami teringin jumpa hang. Jumpa? Salam peluk apa semua. Tak ada SOP penjarakan semua tak ada. Allah senang okey. Allah senang. Itu alam barzah. Ada orang kata betul ke ni? Nak tahu betul cepat ke lambat? Kalau nak tahu cepat mati hari ni. Nak tahu lambat nantilah tunggu mati nanti. Mati lu baru tahulah maksudnya. Tu benda sam'iyat. Benda yang kita hanya mendengar mendapat dari Nabi SAW yang kita kena imani. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara sifat orang bertakwa apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu mereka yang yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan yang ghaib. Kau yang ghaib, kau yang tak nampak. Tak pernah alami, tapi dengar. Wahyu daripada Allah SWT. Khabaran daripada Rasulullah. Macam tu. Alam barzah seronok. Alam dunia tak berapa seronok. Musibah banyak, masalah banyak. Hari ni ada masalah selesai, esok masalah lain pula. Sampai kita mati. Allah SWT. Okey ya? Kadang-kadang tak ada masalah tu pun masalah juga. Weh aku tak ada masalah. Buat apa tau? Masalah. Salah tak ada? Weh aku tak ada masalah apa ni? Tak tahu boring lah nak buat apa. Selalu fikir kan asal masalah kena jumpa orang tu, jumpa orang ni meeting sana meeting sini. Ni masalah apa tak ada ni? Duduk saja ni nak buat apa ni? Masalah. Alam dunia alam masalah. Memang kena ada masalah, tak ada masalah itulah masalah. Dan orang yang tak mau ada masalah itu pun masalah.
Macam mana tak mau ada masalah alam dunia, ada masalah. Tapi yang penting kita dekatkan diri dengan Allah, Allah selesaikan masalah. Dan dalam masalah boleh pandang Allah, Allah kau jadikan ini, Allah ada hikmah ni, Allah. Lagi dekat dengan Allah. Okay. Tapi jangan minta masalah. Minta Allah selesai masalah. Jangan pula, oh alam dunia ada masalah, minta masalah banyak lagi. Jangan. Minta selesai masalah, angkat segala masalah. Tapi kena fahami masalah takkan habis. Akan ada juga walaupun sikit. Cuma kita tak mahu masalah yang berat-berat yang tak mampu kita hadapi. Kita minta Allah yang selesaikan masalah kita. Kita berserah pada Allah. Terjadi jalan yang Allah ridha. Ini hakikat. Macam tu kehidupan macam tu. Alam barzakh. Alam dunia ni nak kahwin 2 3 bini tak bagi. Masuk sana alam sana. Berapa kita nak? Tambah dalam syurga nanti, orang mukmin paling rendah orang mukmin darjah dalam syurga, dia akan dapat kahwin dengan 62 orang isteri. Okey, 60 bidadari syurga, 2 daripada isteri daripada dunia, 2 orang dunia. Kan ada orang perempuan meninggal tak ada suami? Ada orang perempuan tanya, Ustaz, macam mana kalau kami ni tak kahwin, kami mati, kami dapatkah bidadara? Tidak ada bidadara. Yang ada bidadari. Cuma dapat siapa? Orang perempuan ni dia akan dapat orang lelaki yang ada dalam syurga. Kan lelaki ramai tak kahwin, ataupun yang dah kahwin nak kahwin lagi dalam syurga. Boleh? Allah senang. Kita di dunia nak kahwin 2 pun bising. Akhirat kahwin sampai 100 orang, 1000 orang pun isteri tak bising. Kenapa? Tak ada cemburu. Bahkan isteri kita pun akan rasa seronok, nikmat tengok keadaan suami dia tu menikmati syurga. Masing-masing menikmati. Tak ada marah. Allah senang. Ada isteri kuat cemburu, dia kata apa? Abang jangan kahwin bidadari nanti ya. Setia kat sayang teruknya. Sayang tak boleh tengok abang duk bidadari. Sayang cemburu. Ya Allah, sampai macam tu. Tak ada dah akhirat, tak ada dah macam tu. Bukan macam dunia. Okey. Allah senang. Itu dunia. Jadi kadang-kadang ada pula orang lelaki yang mati syahid jalan perang. Contoh anak dara yang tak kahwin ni, contoh sampai tua contoh tak kahwin, ataupun dia mati awal tak kahwin. Kan ada orang lelaki-lelaki, orang muda-muda yang berjuang di Palestin sana, di merata dunia yang berjihad mati apa semua, mati syahid, mereka mesti masuk syurga. Mereka ni lah yang akan jadi suami-suami perempuan yang tak kahwin di dunia. Ini lebih baik daripada bidadara lagi. Bidadara tak ada lah. Tapi kalau ada bidadari dengan isteri dunia mana lebih baik? Isteri dunia. Kerana isteri di dunia ini akan jadi penghulu bagi bidadari. Bahkan Allah akan cantikkan isteri kita, dan kita akan tengok isteri kita lebih indah. Dia ketua, dia penghulu. Isteri, sebab manusia itu lebih mulia daripada semua makhluk. Manusia sempurna semuanya. Dari itu sebagai nikmat. Dipanggil apa? Kurniaan Allah sebagai tambahan kepada kita. Jadi di akhirat kita boleh cari isteri di dunia pun kita boleh kahwin. Nak kahwin ni perempuan dunia boleh, atau bidadari itu confirm memang boleh. Itu kalau darjat paling rendah 62 orang isteri dia akan dapat dalam syurga. Tapi kalau lah darjat dia lebih tinggi, lebih ramai dia akan dapat. Allah selamat. Okey ya. Tapi yang duk fikir masuk syurga nak kahwin, teruk itu. Dan tujuan kita Allah, tujuan kita Allah. Okey ya. Wali-wali dia masuk syurga bukan sebab nak kahwin bidadari. Bukan sebab dia nak makan sedap. Dia nak pandang Allah SWT. Itu yang paling indah. Ya. Dia nak bertemu dengan Rasulullah. Dia nak bertemu dengan Rasulullah. Fikir Rasulullah macam nak bertemu dengan Rasulullah. Dia fikir bidadari. Okey ya. Allah senang. Okey ya. Allah senang. Dunia ni tak boleh kahwin ramai ni sabang salah. Saya hidup 60 tahun, mungkin 30 tahun, 40 tahun hidup. Mungkin 10 tahun lagi kita hidup. Nanti ikutlah kita. Macam mana pun. Kalau kita taat. Dunia ni saya tak faham. Kadang kita tak dapat. Tapi kalau kita taat, dapat juga akhirat. Lagi dapat lebih baik lagi. Yang masalah di dunia dapat. Kahwin sampai 4. Mewah. Yang pun tak. Kaya raya. Tapi akhirat tak dapat apa. Itu kita tak mahu. Biar dunia ni kadang tak dapat sikit. Tapi akhirat dapat banyak. Jangan dunia dapat banyak, akhirat tak dapat apa. Na'udzubillah min dzalik. Ya, akhirat penting tu. Okey ya. Allah senang. Okey, gilakan cerminan hati kamu itu dengan melazimi zikir dan fikir. Kena fikir. Akhirat aku macam mana? Akhirat kubur aku macam mana? Fikir. Fikir, tak ada apanya kita, segala-gala Allah. Aku ni asal tak ada ni. Allah adakan aku. Aku bukan ada kuasa apa? Untuk kuasai diri aku. Kalau kita ada kuasai diri kita, hilangkan sakit kepala. Tahan sakit perut mai. Tahan demam. Tahan mengantuk, tak boleh.
Kenapa tak boleh kita kata diri kita? Kalau handphone kita, contoh handphone kita buka lah apa pun, boleh saja. Kan kita kata ni diri kita, sikit kepala boleh tahan tak? Tak boleh tahan. Kita boleh tahan tua. Kenapa kita tak tahan tua kita? Kerana diri kita. Sebenarnya bukan diri kita ni milik diri kita. Kita adalah milik Allah. Dia panggil adalah ciptaan Allah. Tak ada apa-apa kita. Kita hanya harap dia bagi yang terbaik. Kita harap dia tolong kita, bantu kita, sihatkan kita, itu saja. Untuk sihatkan kita tak boleh. Untuk mudahkan kita tak boleh. Untuk kuatkan kita tak boleh. Betul macam mana? Ya Allah kuatkan aku. Ya Allah ini. Fikir atau fikir, aku tak ada apa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, kenal apa ni? Kenal dia tak ada. Kenal dia lemah. Kenal dia bukan milik dia. Bukan dia punya, dia tak ada lah pemilikan. Waktu tu arafa rabbahu, dia akan kenal siapa Tuhan dia. Oh, kenal Allah, baru tunduk. Allah senang. Okay. Kenal diri, kenal Allah. Kita boleh nak pandang Allah, pandang keagungan Allah di alam ini. Tapi sebenarnya kalau kita pandang Allah di diri kita, itu lebih sempurna. Karena di diri kita semuanya alam ada di sini. Sebab kita adalah ringkasan alam, mukhtasar alam. Apa yang ada di alam semua ada pada diri kita. Api, tanah, air, angin, apa semua tak kira, semua ada di diri kita. Binatang, syaitan, malaikat, semua ada di diri kita. Kita kalau menyaksikan pemandangan indah, kita rasa Allah hebatnya engkau buat ini. Sebenarnya kalau kita saksikan keindahan diri kita yang Allah buat, lagi hebat kita saksikan Allah. Allah dia buat ni, dia buat organnya macam ni, dia buat aku boleh pakai tangan ni, jari siap boleh macam boleh genggam. Fikir Allah. Siapa yang kenal diri dia? Kenal Allah. Siapa yang pandang di diri dia tu ciptaan Allah yang hebat, dia akan rasa hebatnya Allah, hebatnya Allah. Allah senang. Allah hebatnya, agungnya engkau. Tambah-tambah orang sains, orang saintis tu. Oh, kalau kenal Allah sangat hebat depa makrifat depa. Depa lebih mengetahui perjalanan darah kita. DNA tu satu benda yang luar biasa. Allah sebut dalam Quran, Allah SWT Muhammad. Sanurihim min ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ayat Quran. Maksudnya apa? Sanurihim min ayatina. Di sini itu fi'il mudhari'. Sa ni menunjukkan akan. Allah SWT. Akan kami, Allah tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami kepada mereka fil afaq, di ufuk sana, dan juga fi anfusihim, dan pada dalam diri mereka ada tanda-tanda kebesaran kami, sehingga betul-betul mereka merasai, mengetahui bahwasanya Allah lah yang maha agung, maha besar, maha benar. Allah SWT. DNA kata ulama termasuk ayat ni. Allah kata sanurihi min ayatina. Ini termasuk DNA. DNA kita tu unik, benar tu, dia unik. Di situ benda yang sangat luar biasa. Orang boleh mati, boleh tahu DNA tu siapa dia. DNA dia termasuk sanurihi min ayatina. Allah kata kami nak tunjuk kepada mereka ni, manusia ni, tentang kebesaran kami, hebatan kami dalam diri mereka tu sendiri. Dulu orang tak tahu DNA. Tak ada kajian saintifik tentang DNA. Tak ada teknologi. Sebab tu ayat ni Allah kata sanurihim min ayatina. Kami akan tunjuk. Masa akan nanti kami akan tunjuk. Setiap waktu itu Allah akan tunjuk kebesaran dia yang baru. Sebab ada kajian manusia. Dan kenapa manusia boleh cipta teknologi sampai boleh tahu DNA? Allah ilhamkan manusia untuk dia buat teknologi supaya dia nampak kebesaran Allah. Itu hakikat dia. Setengah orang dia kata macam ni. Weh, macam mana Jepun boleh fikir buat enjin lah? Orang alim, orang mengenal Allah, mudah dia fikir. Fikir apa? Allah lah bagi dia fikir apa tu. Allah lah bagi ilmu pada dia. Kerana semua ilmu daripada Allah. Kita kalau nak fikir sendiri, nak cari mana? Contoh nama apa tu yang buat mentol lampu tu? Dia nak cari sumber apa dia nak buat lampu atau mentol tu? Dia nak tengok kat pokok, tak boleh. Dia nak tengok kat matahari, tak boleh nak dapat. Dia nak tengok kat laut, tak boleh. Tak ada benda nak abang ada. Siapa abang ada? Allah. Kafir ataupun Islam. Semuanya Allah limpahkan ilmu. Sama ada ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, ilmu Allah ataupun ilmu berkaitan dengan makhluk. Semua ilmu hakikat Allah. Segala jenis ilmu Allah. Jadi jangan kita duk fikir belak-belak. Jangan duk kata, macam mana mereka boleh buat gelas ni no? Apa fikir macam mana? Hebat mereka? Tak, bukan hebat mereka. Allah yang fikirkan mereka tu. Allah yang jadikan mereka fikir mereka tu. Kerana Allah nak mudahkan manusia.
Dan supaya Allah nak manusia menyaksikan teknologi dan juga rahsia-rahsia alam, rahsia-rahsia diri dia, supaya manusia memandang Allah, memandang kebesaran Allah. Tapi kalau Allah tak ilhamkan kita teknologi, kita tak tahu DNA kita, tu macam mana nak menyaksikan diri kita ni ada keluar biasaan yang Allah buat? Semuanya Allah lah. Allah jadikan teknologi asbabnya manusia, dan daripada teknologi yang Allah ilhamkan pada manusia, di situ juga menjadi asbab Allah nak perlihatkan kita kebesaran dia, so kita akan mengenal dia. Macam tu. Okay, faham? Macam tu senang macam tu. Terikat dah. Macam mana boleh pemain motor? Macam mana man pemain motor? Tak usah fikir pasal man tu. Allah bagi pada dia. Contohlah. Macam mana dia boleh modify macam ni? Boleh buat macam ni. Di Malaysia ni kepakaran modify nombor 1 lah. Kereta 2 pintu boleh buat 4 pintu. Motor boleh pergi 100, dia boleh buat 200. Dah. Dulu Honda Bulat tu. Honda Bulat dia 60. Kan Honda Bulat 60. Dia boleh apa dia panggil apa, potong head block. Dia kadang tukar apa dia panggil apa, Allah senang, road apa semua tak kira lah. Ataupun tukar enjin AFI tu pula modify lah enjin AFI, letak kat Honda Bulat. Honda Bulat 60 boleh pergi sampai 18, 16, 17. Tu Malaysia, Kapatan Malaysia. Allah senang. Orang Malaysia, Allah senang, motor boleh angkat, depan boleh angkat, belakang boleh angkat, dua-dua pun boleh angkat. Boleh angkat. Okay. Saya pernah tengok orang Malaysia, bukan setakat wheelie motor, wheelie Proton Saga. Tu dah ada masuk dalam TV dulu. Itu kecil dulu lah. Ingat itu sekolah rendah tu. Ada seorang tu orang Malaysia, dia buat konong tu sambil dia tarik Proton Saga, dia wheelie belah-belah macam tu. Pernah tengok tak? Kecil dulu saya pernah tengok. Itu Malaysia tu. Tu kata Malaysia boleh tau. Siapa tahu dapat ilham kata Malaysia boleh, memang boleh sungguh. Allah. Sesemang kawan-kawan kita semua, dia berkata Jepun pula kaji enjin-enjin yang dia buat hantar ke Malaysia, motor-motor dia hantar ke Malaysia. Malaysia pergi buat, orang Melayu pergi buat bagi jadi laju, dia balik ke Jepun fikir pula macam mana orang Melayu boleh buat bagi laju. Kami buat 120, dia buat 108. Dia kaji enjin tu, lepas tu dia buat enjin tu, dia buat motor jenama baru pula. Enjin tu apa? Orang Melayu yang buat. Siapa hebat? Melayu kan Jepun hebat. Malaysia boleh. Kita Malaysia boleh. Allah senang. Boleh semua lah. Allah senang. Okey ya. Tengok dalam beberapa tahun hampir 3 PM Malaysia boleh. 3 PM beberapa tahun dapat 3 PM, nampak? Negara lain takkan 2-3 tahun ni dapat 3 PM tu mungkin tak mungkin kot. Malaysia boleh, nampak? Berapa tahun baru boleh jadi dapat 3 PM. Mungkin lepas ni 4 PM. Mungkin dalam setahun kita tengok ni 10 PM. Allah alam boleh tengok. Sebab Malaysia boleh. Malaysia boleh. Okey, Malaysia boleh. Okey ya. Tapi siapa bagi boleh? Allah bagi boleh. Allah jadikan semua. Boleh pomen, boleh buat pergi laju, boleh itu, boleh ini, semuanya. Semua Allah. Dia pandai tukang tu, tukang carburetor, potong itu, potong ini. Allah senang, tukang itu, tukang ini. Macam-macam Melayu kita. Allah senang. Dia tahu pula tu apa dia panggil apa? Allah senang belakang tu. Allah senang apa? Lama dah tak main tak motor-motor ni. Belakang tu dia panggil apa? Spoket pun dia tahu. Nak pakai spoket apa depan, spoket apa belakang, nak pergi laju. Nak bagi lajak ada, nak bagi pick up ada. Layu. Allah senang macam-macam. Okey. Allah senang. Okey, jadi semua tu datang daripada Allah. Untuk manusia menyaksikan Allah, menyaksikan kehebatan Allah, terutama dalam diri depa, DNA depa, jantung depa. Jantung tengok keistimewaan jantung, usus kita ni. Usus ni kalau tarik ni panjang mana daripada abang kan. Macam paru-paru kita macam mana fungsi. Teknologi semua ni yang akan yang menunjukkan semua ni wujud keluarbiasaan ni, teknologi. Teknologi tu memang sengaja Allah ilhamkan manusia supaya manusia dapat pandang Allah, hebat Allah. Ayat Quran tu, sanuri min ayatina, kami akan perlihatkan kamu. Maksud terus kami akan perlihatkan kehebatan tanda-tanda kebesaran kami. Di diri kamu kata Allah, ataupun di ufuk sana, dan juga di ufuk sana. Di diri kamu akan tunjukkan. Lepas ni manusia akan dapat lagi teknologi baru, dan dia akan tahu lagi manusia ada ni. Oh, tengok di mata kita pun ada apa? Macam-macam ni. Saraf-saraf. Yang ni dipanggil nama ni, dipanggil nama ni. Yang ni kalau cedera buta, yang ni kalau cedera tak buta. Yang ni rabun sebab ni, tu baru mata. Mata ni berayak, kita boleh rejit. Kalau panas sangat, duduk tengah panas, tak kering yang mata ni. Kalau duduk musim sejuk, ayak dah beku, ayak mata tak beku. Macam dia buat?
kajian saintifik yang boleh membuktikan ni. Maksudnya ilmu sains ni sebenarnya bukan untuk melawan takdir Allah, tapi untuk pandang kebesaran Allah. Salah saintis ni kerana mereka kadang-kadang sampai tahap nak mengubah takdir. Macam mana kita nak buat manusia ni terus hidup di marah sana, itu mengarut dah tu. Saintifik ataupun saintis ni orang ahli sains ni bukan untuk mereka lawan takdir ataupun nak tunjukkan mereka itu mencipta satu. Tapi sebenarnya mereka hanya tugas mereka membuktikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Selamat. Dan untuk mengakui kita ni lemah, kita tak ada apa-apa. Semua Allah cipta. Semua Allah buat. Allah selamat. Ni dulu mana ada mic dulu ni. Macam mana dia buat mic ni? Allah ilhamkan. Supaya manusia pandang kebesaran Allah. Allah ilhamkan daripada Allah beri ilmu. Dan Allah tunjuk kata ilmu Allah tu luas. Manusia kamu tak kerti buat apa, tapi Allah bagi kamu boleh buat. Nampak? Kita akan pandang Allah hebatnya, kau boleh bercipta ni, kau buat ini, kau ilhamkan ini, kau ni, ini. Teknologi semua daripada engkau ya Allah. Bukan daripada manusia. Manusia nak dapat macam mana? Tengok bumi tak nampak apa, tengok langit tak nampak apa. Tak ada ilmu tulis tang tu pun. Tak ada. Kotlah tengok langit ada tulis. Ini cara nak buat mi goreng. Ini cara nak buat kipas. Ini cara nak buat lampu. Tak ada. Tengok mana ada apa. Tapi kita main dalam ni. Kami sendiri main daripada Allah. Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana disebut dalam Al-Quran, sanuri min ayatina. Kami nak tunjuk pada kamu. Kami akan tunjuk lagi. Maksudnya teknologi akan lagi maju sampai kau nampak kebesaran aku, kehebatan aku. Macam mana orang boleh cerita besi boleh terbang? Kalau terbang dia besi ke? Dia apa? Besi kan? Dia ada unsur besi, ada macam-macam lah kan? Besi boleh terbang. Macam mana tu? Dia ada power jet apa semua. Allah bagi. Okey ya? Allah sesenang. Sebab tu jangan fikir susah. Ada orang fikir susah. Fikir apa? Macam mana dia boleh fikir? Macam mana dia fikir? Kamu tu salah fikir tu, kamu pening tu. Dia salah cara fikir. Macam mana dia boleh fikir tu? Macam mana dia boleh buat tu? Tak, Allah bagi dia buat kan selesai. Allah boleh bagi, Allah bagi macam tu pun kat manusia. Nabi dia, Rasul dia, Allah ajak kenal, Allah bagi ilmu, Allah semuanya. Dan kan Rasul Nabi lahir apa semua, hidup, tiba-tiba jadi orang hebat, pemimpin, berilmu. Kenapa? Bukan Nabi tu ambil daripada batu, bukan ambil daripada pokok, ambil daripada Allah SWT. Wahyu dan ilham daripada Allah. Macam tu. Kita manusia macam tu, kita hidup dibimbing oleh Allah. Allah bimbing tu. Allah nak jadikan teknologi untuk kita, Allah bimbing kita untuk fahami. Allah nak jadikan, Allah nak beri kepada kita faham tentang keluarbiasaan dalam diri kita. Allah bagi kita ni teknologi yang boleh cek apa yang dalam diri kita ni. Maksudnya tu saja. Allah nak mudahkan kita bergaul sama kita, Allah jadikan teknologi handphone. Allah nak mudahkan kita bergerak kenderaan, Allah jadikan ilham, orang buat kenderaan. Macam tu. Allah senang. Kita hanya syukur dan pandang Allah, engkau bagi, Allah engkau bagi, Allah engkau bagi. Itu saja hidup. Okey ya. Dulu sampai ulama ada satu kitab, ulama tanah Melayu kita. Syekh apa nama dia? Dia ni Allah ilhamkan dia boleh buat emas. Dia boleh buat emas. Bila dia buat, dia campur ini, bukan jadi emas yang kalau cek jadi tiruan, tak. Ini emas asli. Sama macam emas yang dapat daripada bumi tu. Seorang Syekh nama dia apa? Tapi sebelum dia meninggal, dia bakar. Kenapa? Dia takut menjadi pembunuhan, pertengkaran sama anak murid dia. Siapa tak mau kita buat emas? Dan dia takut juga jatuh ilmu ini di tangan orang kafir. Allah selamat. Okey, dia bakar. Boleh buat emas. Campur itu, campur ini. Tu jangan dia fikir macam ni. Ulama tu dia fikir macam mana? Allah bagi, selesai. Mudah saja Allah bagi. Kan mudah semuanya bagi Allah. Dia nampak macam tu. Dulu teknologi orang Melayu kita bukan lawan pakai kerih. Bacalah sejarah. Ni kata orang Melayu ni ada apa kerih ya? Kerih itu bukan senjata tempur di medan perang. Kerih itu selit untuk standby last choice lah. Maksudnya last tak ada dah. Baru bertempur guna senjata yang ada di tangan. Dulu orang Melayu ada teknologi, meriamnya ada, pistolnya ada, senapangnya ada. Boleh tengok gambar-gambar dulu orang Melayu berperang zaman dulu, pegang senapang-senapang, pegang pistol, pegang tu. Tapi ada selit kerih juga. Ini pergi standby last. Kalau ini habis, peluru habis apa semua, dipemai juga, yang ni lah kita akan bertempur. Lari tidak sama sekali. Itu orang Melayu. Bangsa berjuang. Bangsa tak mau tunduk kepada penjajah. Ni bangsa Melayu. Allah senang. Bangsa tak serah akidah dia. Bangsa tak serah tanah dia.
sanggup mati. Bangsa Melayu. Dan Melayu macam ni masih ada lagi. Ya, zahirnya kita tengok Melayu lemah. Macam ni ada, kita tak nampak. Melayu tu sayang kat agama, sayang kat tanah hayang ada. Dia sanggup tahan kan tanah hayang agama dia walaupun dia terbunuh. Memang wujud. Sampai kiamat ada macam ni, orang macam ni. Taifah yang sangat hebat. Jadi, tu orang Melayu. Jadi kita kata macam mana orang Melayu boleh buat pistol, boleh buat meriam, boleh buat itu teknologi. Ada juga mengatakan Osmaniyah yang bagi. Tak apalah mana-mana pun. Macam mana boleh main senjata api ni? Ilham daripada Allah SWT. Daripada Allah, pemberian Allah. Okey ya. Ini cara untuk kita makrifat dengan Allah. Kita pun lepas ni boleh cerita apa, jangan pandang, aku boleh dapat ilham ni. Tak semua orang pandang ilham daripada Allah. Kerana dia kata ilham tu muncul sendiri dalam diri dia. Adanya tu, tak betul. Tengok, idea. Kartun tu tak bagus kadang-kadang. Dia tanam akidah yang tak baik. Itu kena didik anak agama. Kalau tak didik anak agama, dia tengok kartun, rosak akidah. Kartun ni kalau dia nak buat satu benda, dia akan fikir. Kita jom, kita fikir, parah otak kita. Fikir, kartun. Lepas tu ada kena lampu mental atas ni. Ting! Kita buat macam ni. Akhirnya anak kita duk faham akidah dia. Nak buat apa kena fikir. Bila dapat tu, ting! Ilham aku. Pandai aku. Bijak aku. Tapi agama akidah ajak apa? Nabi Muhammad ajak apa? Ting! Allah bagi. Ting! Allah kurnia. Ting! Allah fahamkan. Macam tu. Allah senang. Okay. Allah senang. Penting ilmu agama. Penting makrifat dengan Allah. Penting ilmu tauhid. Penting. Okay ya? Allah senang amat. Tambah-tambah anak-anak kita sampai tahap masuklah hati mereka. Yang menyamatkan dunia ni hanyalah Ultraman. Yang menyamatkan dunia ni hanyalah Spiderman. Lagi teruk. Allah sama kita. Itu lagi bahaya. Sampai tertanamlah hati dia, kalau Superman ada kan bagus, saya selamat. Kalau Ultraman ada kan saya selamat. Kalau Ultraman ada kan saya boleh dibelok Ultraman. Mana ya Allah? Allah selamat. Jaga-jaga. Sebab tu ilmu agama kena tanam. Kalau tanam ilmu agama, dia tengok kartun apa pun, dia selamat. Dia pegang siapa pun dia selamat. Kenapa? Pegangan ada. Dia faham, ini Ultraman bukan selamatkan. Dia pun kalau sakit kepala tak boleh main dari langit. Contoh Ultraman kalau contoh dia main dari langit kan. Kalau dia main dari bumi, dia naik atas tu, dia turun balik. Allah alam lah kan. Asal bumi lah dia naik. Yang tengok dia main kat atas. Tak tahulah macam mana. Ataupun dia terus membesar. Kalau Ultraman hari tu dia sakit kepala, dia boleh tolong orang tak? Tak boleh. Sakit kepala migraine. Orang kata, Ultraman, help me. Dia kata, aku pun sakit, macam mana nak tolong apa? Aku migraine hari ni, makan ubat ni. Aku demam, selimut. Sebab sama kita tu. Lemah manusia. Harapkan Spiderman. Tengok Spiderman sakit perut. Spiderman ni kereta api nak langgar aku ni, langgar. Kan Spiderman boleh tahan kereta api dalam filem. Kena panggil, waktu kita nak kena langgar, panggil Spiderman sakit perut. Oi, Sat lah, aku duduk malam lepas ni. Panggil bawa tu ni, nanti Sat. Matilah kita. Siapa yang maha kuasa, yang maha sempurna sama kita? Allah. Ini semua lemah. Harap orang tu lemah. Harap tu orang lemah. Harap tu semua lemah. Allah tolong kita. Allah senang. Superman ke, Batman ke, tak kira. Sakit perut, sakit kepala, demam panas, habis. Jalan. Apa doktor? Dia pun pergi doktor juga. Sakit dada, oksigen juga. Tak ada apa. Itu hakikat. Allah senang amat. Manusia. Lemah. Okey. Allah senang amat. Tengok Spiderman gaut. Habis? Kaki. Macam mana nak pergi sama? Saya lihat naik gaut ni. Macam mana? Senang amat. Contoh lah kan. Macam mana nak buat? Siapa selamat kita? Makan siput banyak. Dia nak kena pantang pula makan siput pasal tak boleh. Nampak? Lemah tu. Allah senang amat. Sebab tu lah manusia. Tak boleh selamatkan dunia pun. Allah selamatkan kita semua. Okay. Kalau Allah kuatkan manusia tu, dia boleh lah buat. Allah tak kuatkan habis lah. Tak ada. Gantungan kita pada Allah SWT. Itu akidah kena anak-anak kena faham macam tu. Saya kalau anak saya tengok Ultraman, tak boleh apa-apa. Budak-budak nak tengok kan. Saya dah abang tu Ultraman tu tak ada pun. Dia tanam dia. Mula dia marah. Abah jangan kata aku tu Ultraman ni. Dia tengok lagi esok kita Ultraman tu tak ada pun. Tipu tu. Mana boleh orang wajib besar tu. Ultraman tak wujud pun. Dia bukan boleh selamat apa pun. Ultraman bukan kuat pun. Lama-lama dia akui. Tanam tu, tanam. Kita tengok anak kita tengok macam benda nak merosak kita tanam dia. Didik akidah agama macam tu. Sikit-sikit kita didik dia macam tu. Lama-lama dia pun macam tak minat. Tak hebat rupanya, ingat hebat. Nampak. Macam tu lah. Okey. Kita cerita ada Nabi Muhammad mukjizat ini. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Kasih Allah SWT macam tu.
Dan berpaling dari apa yang menyebabkan dari sunyi hati untuk urusan ini. Dan kena palingkan hati kita daripada apa yang menyebabkan kita daripada berzikir pada Allah. Dan berfikir. Palingkan. Wallahualam. Dah nak keluar apa? Wallahualam, kita akan sambung esok. Dan malam ni malam Ashura. Hidupkan dengan ibadat pada Allah. Hidupkan dengan doa, berzikir, minta Allah kurniakan kepada kita orang Malaysia pemimpin yang baik, yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, angkat segala wabak wala. Dan jangan lupa esok kita puasa hari Ashura. Boleh, kalau siapa yang tak puasa hari ni, hari Tasu'a, boleh puasa hari ke-10, 11 dan 11. Dan esok perbanyakkanlah beberapa amalan, di antaranya perbanyakkan zikir pada Allah. Ulama menganjurkan baca surah Al-Ikhlas 1000 kali hari Ashura. Ada ulama yang menganjurkan menziarah orang soleh. Tak boleh ziarah, maksudnya duduk rumah lah. Ziarah orang sakit. Esok sunat ziarah orang sakit, ziarah orang soleh. Esok sunat jumpa anak yatim, bagi duit, bagi apa-apa kat mereka, dan ustaz kepada mereka. Tapi kalau kita ni mungkin ayah dia kata, nanti masalah wabak apa semua, tak payah ustaz lah. Yang penting kita pergi jumpa anak yatim, pergi tengok dia, bagi. Jiran kita, orang kampung kita kan bagi. Esok. Dan esok sunat, hukum dia kita meluaskan belanja pada anak isteri. Ada hadis Nabi SAW, kami di Kota Tarim, bila mai hari Ashura 10 Muharram, macam pesta tu pasar raya dia tu. Macam pesta. Pasal-pasal macam pesta. Kenapa? Semua bapak-bapak ni keluar, pergi beli kasut, beli baju, beli makanan ke anak-anak. Kita kena banyak belanja esok pada keluarga kita. Kelebihan dia apa? Dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Tabrani dan Imam Baihaqi, man wassa'a ala ahli yawma Ashura wassa'a Allahu alaihi sa'iras sanatih. Barang siapa yang memberi nafkah, belanjalah, lebih kepada ahli keluarganya pada hari Ashura, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi rezeki yang lebih kepadanya setahun penuh. Siapa nak daripada Muharram ini sampai Muharram tahun depan kita ni rezeki yang sangat luas, esok banyak akan belanja pada ahli keluarga. Abang kat isteri esok nak barang mai berapa ribu? 5,000, tak apa abang beli. Contoh. Para isteri sekalian yang dengar di sini, inilah peluang kita. Baca hadis ni, baca ni. Esok pagi abang kat suami, abang nak baca hadis ke ni? Hadis ni penting. Man wassa'a ala ahli yawma Ashura wassa'a Allahu alaihi sa'ira sanatih. Rawahu Baihaqi, rawahu Imam Tabrani wa Baihaqi. Barang siapa yang meluaskan belanja daripada ahli keluarga dia pada hari Ashura, kata Nabi SAW, Allah akan luaskan rezeki dia, banyakkan rezeki dia sampai tahun akan datang, sepenuh tahun tu. Esok minta lah apa saja kat suami kita. Minta. Dia kena bagi esok. Tapi jangan minta berlebihan lah. Okey ya. Takut suami esok, takut suami buat demam sikit perut esok. Jangan gitu. Cari tromen juga kan tadi. Allah senang. Jadi Allah senang Muhammad, esok bawa keluar belanja. Kalau kita ada simpanan banyak dalam bank, esok bawa keluar 1,000, contoh 1,000 keluar. Beli tu, beli baju, beli ini, beli apa-apa lah. Kalau tak boleh nak pergi beli belah sana, kita pergi seorang lah. Beli. Atau beli makanan yang sedap esok. Makanan yang mahal esok. Maksud luaskan belanja. Kami di Kota Tarim, lepas 10 Muharram hari Ashura ni, budak-budak ni macam pesta. Mereka akan main rumah ke rumah, bawa plastik, dia kata haqqu Ashura. Maksudnya apa? Bagilah kat kami apa-apa, coklat ke apa ni, untuk hari Ashura kamu kena belanja lebih. Kami bila hari Ashura di Kota Tarim, kami akan simpan coklat, kopok banyak di rumah. Sebab tahu saya budak ramai main ketuk rumah kita. Budak ni main ketuk. Ketuk dia buka plastik. Haqqu Ashura. Ini untuk hari Ashura punya, hari Ashura main bagi. Luaskan belanja. Kita bagi. Main pula haqqu Ashura. Jalan semua kampung mereka, budak. Seronok, gembira. Pak dia bawa pergi pasar, pak dia beli kasut baru, baju baru hari Ashura. Nak hidupkan sunnah Nabi SAW. Hadis. Itu kisah kita kena buat macam tu. Kena buat begitu. Okey ya, belanja banyak-banyak. Dah kita belanja anak isteri kita dah puas. Belanja kawan-kawan pula esok. Belanja jiran-jiran. Belanja anak-anak yatim esok. Belanja orang susah, belanja. Allah akan luaskan rezeki kita insya-Allah. Sekali boleh pergi tengok dah, check bank ada apa, pergi pulang dah. Boleh pulang dah. Okey macam tu esok. Dan esok di antaranya esok nak buat apa lagi? Ada ulama, di antaranya ulama amalkan esok, Allahumma salli ala Muhammad. Dan esok juga antara ulama, antara amalan-amalan dianjurkan oleh ulama, Allahumma salli ala Muhammad, puasa, potong kuku, sedekah, silaturahim dengan kerabat,
Esok buatlah Google Meet, kalau tak ada jumpa buat Google Meet dengan keluarga. Sempena hari Asyura, esok Google Meet dengan semua keluarga. Tanya khabar semua. Call. Makan celak. Di antara ulama menganjurkan pakai celak pada hari Asyura. Kami di Kota Tarim, hampir semuanya orang Kota Tarim pakai celak hari Asyura. So insya-Allah kita di sini pakai celak. Okey ya. Kami duduk dengan Tunggu Jadi Fa'il di pondok, Tunggu Jadi Fa'il hari Asyura pakai celak. Semua orang pondok pakai celak. Esok pakai celak. Esok lepas subuh pakai. Mula pakai celak. Dan esok sunat kita menzari orang alim. Cari orang alim, orang berilmu, tok-tok guru, wali-wali, ulama, orang soleh ke, orang alim, ustaz ke, syekh ke, ziarah mereka. Kata dia ziarah PKP dan sebagainya, macam mana? Mesej lah mereka. Call lah, minta doa ke apa ke. Ziarah melalui internet. Niat aku ziarah melalui internet saja. Yang kemampu contoh. Okay, ya? Itu di antara dianjurkan oleh ulama. Perkara yang boleh kita buat. Okay, ya? Dan isu disebut oleh sebagian ulama berkaitan dengan anjuran amalan-amalan hari Asyura. Boleh siapa nak amalkan silakan nak amalkan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tajaan bila hamba Allah pada negeri Kedah, Fauziah Saad. Doakan semoga Allah punya kesihatan yang baik dan dimudahkan segala urusan. Amin. Khususnya saya ingin sumbangkan pahala ini kepada pahala infak ini kepada sahabat saya di Kuantan Pahang. Mohon Ustaz doa semoga sahabat saya bernama Fatih Elisa binti Zaharuddin yang kini berada di ICU mengidap COVID tahap 4. Semoga Allah beri kesembuhan segera dan diampunkan segala dosa. Semoga Allah pelihara kandungan di dalam rahim beliau yang kini berusia 5 bulan. Semoga Allah beri kekuatan yang kepada ahli keluarga beliau untuk menghadapi ujian ini dengan tabah dan sabar. Amin. Semoga Allah SWT beri kekuatan, beri kesembuhan segera kepada mereka yang menghadapi wabak ini. Khususnya Kota Baharu, hamba Allah di Kota Baharu Kelantan. Semoga Allah izinkan bertemu Rasulullah, dilindungi oleh Allah di akhirat, dikurniakan kesembuhan dan kesehatan baik zahir dan batin. Amin. Semoga Allah kurniakan semua hajat. Khususnya Akmal Fahim bin Fakhr Razi, Kepala Batas Kedah. Doakan Allah kabulkan segala hajat saya. Doakan semoga Allah bersihkan hati saya, Allah kurniakan makrifat mengenai Allah, dan diberi kebaikan di akhirat, mendapat ridha dan kasih sayang Allah, serta selamat fitnah akhir zaman juga semua umat Islam. Amin. Yang hamba Allah dah Selangor, doakan kesembuhan buat adik Muhardi Muhtaram yang kini positif COVID. Semoga Allah beri kesembuhan yang segera kepadanya, selamat dari segala wabak. Yang hamba Allah Bandar Baru Bangi Selangor, mohon doakan saya, keluarga dan semua ahli kuliah diberi cinta Allah dan Rasulullah, mudah dunia dan akhirat. Doakan juga kesembuhan pada sepupu saya, saudari Sakinah, diberi kesembuhan daripada penyakitnya dan COVID. Semoga Allah beri kesembuhan yang segera pada semua yang menghadapi penyakit. Sebenarnya keluarga hamba Allah sekeluarga dari Kuala Lumpur, doakan anak saya Intias dilimpahkan taufik hidayah, dapat mengenal Allah Rasul, serta saya dan keluarga dikurniakan makrifat, sihat tubuh badan, mengerjakan taat dan Allah kepada Allah dan Rasul, istiqamah. Amin. Dunia Naimah binti Awang Selangor, ya Allah ya Karim, beri kesembuhan kepada suami di atas penyakit yang dihadapi dan permudahkan segala kesulitan yang dihadapinya. Amin. Semoga Allah sembuhkan, Allah beri kemudahan semuanya. Dari Bandar Baru Bangi Selangor, minta Ustaz doakan agar keluarga kami seluruh umat Islam dapat keridhaan, keberkatan rezeki, pandangan, rahmat dan makrifat Allah, dapat taufik menuntut ilmu dan mengamalkannya sepanjang hidup, mendapat husnul khatimah. Amin. Sebenarnya asli sekeluarga dari Kedah, diniatkan untuk Allah irhamah isteri saya Mona Liza Suaid, untuk sekeluarga dan saudara agar diberi hidayah dan kekuatan untuk mencari ilmu Allah, mati husnul khatimah, dimurahkan rezeki untuk kebaikan kepada agama. Amin. Yang terakhir Azlina binti Ibrahim Langkawi, diserahkan pada arwah ayah Ibrahim bin Selamat, semoga segala hajat yang baik dan diridai oleh Allah dikabulkan. Amin. Semoga Allah kabulkan semua hajat, Allah rahmati kita, dan semoga Allah jadikan malam ini malam yang barakah, malam yang mustajab untuk kita semua, malam hari Asyura. Semoga kita dapat menyambut malam ini dengan penuh kebaikan, dengan penuh ibadat, dengan selawat pada Rasulullah, dengan perbanyakkan doa, dan semoga Allah SWT jadikan malam hari Asyura ini dan juga hari Asyura esok sebaik hari bagi kita, hari yang barakah, hari yang terlepas kita daripada kesulitan, daripada wabak, daripada segala masalah. Ya Arhamar Rahim sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah malam ni ada maulid lah.